أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الصحيح. سأنا سأنا Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, malam ni kita dapat menyambung kembali sesi ulang kaji kita berkenaan dengan hukum tajwid, iaitu malam ni seperti mana yang saya telah updatekan di Facebook dan juga di page, iaitu kita akan menyambung pengajian kita. Kita masih dalam bab mat asli, cuma malam ni kita akan masuk beberapa cabang daripada hukum mat asli ni, iaitu yang pertama kita akan tengok berkenaan dengan hukum mat iwad. Mat iwad. Kemudian kita akan tengok yang kedua berkenaan dengan simbol bujur tegak. Simbol bujur tegak dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan pernah perasan, akan ada tanda bulat dekat atas huruf dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga kita akan tengok berkenaan dengan kaedah bacaan ayat keempat daripada surah An-Nisa. Kaedah baca ayat keempat daripada surah An-Nisa. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan tengok berkenaan dengan kaedah bacaan ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16 daripada surah Al-Insan. Yang tadi pun saya silap, bukan surah An-Nisa, surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Silap surah pula lah. Okey. Tanpa melengahkan masa, seperti biasa, rujukan kitab kita, kitab perbahasan ilmu tajwid. Kitab perbahasan ilmu tajwid, karya Dr. Surul Shahbuddin An-Nadwi. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh buka mana-mana pun kitab tajwid, iaitu pada tajuk berkenaan dengan mat tabi'i. Cuma tiga lagi perbahasan kita malam ni, saya tak pasti dalam buku tajwid lain dia letak tajuk apa. Kadang-kadang dia selit saja, kadang-kadang dia buat bab khas berkaitan dengan tanda bulat. Tapi tak apa, kalau bagi siapa yang pakai kitab tajwid kita ni, kitab tajwid Dr. Surul ni, maka boleh buka pada halaman 120. Halaman 120. Okey, pada para penonton yang menonton, kita minta jasa baik untuk share video ni sama ada ke grup Facebook ataupun ke grup WhatsApp. Saya tak pasti sebab dia 2 malam dah ni, dia jadi macam viewer dia agak menurun sikit. Saya tak pasti pasal apa sebab 2 malam dah dia jadi viewer dia menurun. Mungkin sebab page ni kurang aktif kot. Tapi insya-Allah walaupun berapa banyak viewer pun, tak ada viewer pun, kita akan teruskan juga live ni. Macam saya kata, tujuan kita sama ada live ni menjadi sesi ulang kaji bagi orang yang menonton sekarang, ataupun dia akan menjadi ulang kaji bagi orang yang study lepas-lepas ni. Mungkin dia search di Google ataupun search di Facebook berkenaan dengan hukum tajwid, ataupun dia mencari pengajian buku tajwid ni yang kita guna ni, maka dia boleh gunakanlah video ni sebagai salah satu sumber rujukan. Okey, kita masuk pada pembelajaran kita pada malam ni, iaitu pembelajaran berkenaan mat iwad. Okey. Mat iwad adalah juga digolongkan dalam mat asli, di mana ia adalah mat asli yang berlaku ketika mana waqaf, yakni ketika mana memberhentikan bacaan. Okey. Pengarang kita bagi tahu hukum yang kita mengaji malam ni, iaitu mat iwad. Mat iwad ni dia tergolong
sebahagian daripada mad asli juga. Sebab itulah dalam kita kan tengah bahas tentang mad asli, banyak malam dah kita duk bahas tentang mad asli. Sebab itulah diletakkan tajuk mad iwad ni sebahagian ataupun diletakkan di dalam bab mad asli ni. Sebab tu diletakkan di dalam mad asli, dan dia terjadinya mad asli dalam hukum mad iwad ni ketika mana kita mewaqafkan bacaan, iaitu ketika mana kita nak berhentikan bacaan. Okey. Kalau kita just baca yang ni kita tak nampak. Okey, kita sambung bacaan kitab kita. Okey. Pengertian. Perkataan iwad dari segi bahasa bermaksud ganti. Dari segi istilah pula, iwad bermaksud mad yang dibaca dua harakat sebagai ganti kepada fathatain ketika mana diwaqafkan. Okey. Saya buat penerangan secara ringkas. Okey. Iwad ni bermaksudnya ganti. Bagi siapa yang pakai kitab tajwid boleh buat catatan. Iwad ni maksudnya ganti. Okey, kita akan tertanya apakah yang diganti? Apakah yang diganti? Okey. Saya bagi contoh ayat dekat tuan-tuan. Aliman hakiman. Okey. Katakan tuan-tuan nak berhenti dekat hakiman. Dekat hakiman tu. Bagaimana kaedah dia? Kaedah kita nak berhenti dekat hakiman tu. Kaedah dia adalah, dia asalnya dia berbaris fathatain. Tapi bila mana kita nak berhentikan bacaan, kita ganti dia. Kita tukar dia, kita ganti dia menjadi baris satu sahaja. Okey, asal dia fathatain. Kita tukar dia menjadi baris fathah sahaja. Iaitu dia akan menjadi aliman hakima. Dan dekat situ dia kena baca dua harakat. Dia mengikut hukum mad asli. Yang itulah yang dimaksudkan dengan ganti. Iaitu diganti daripada asalnya fathatain. Dia diganti dengan fathah sahaja. Dan dia dibaca mengikut hukum mad asli. Iaitu dua harakat sahaja. Dan kita perlu tahu hukum mad iwad ni hanya berlaku ketika mana kita nak memberhentikan perkataan yang hujung dia berbaris fathatain sahaja. Berbaris dua atas sahaja. Kalau baris dhammatain, baris kasratain, dia tidak termasuk dalam hukum mad iwad. Okey. Okey. Kita sambung bacaan kitab kita. Termasuk dalam mad ini juga ialah perkataan-perkataan seperti. Okey. Pengarang kita kata antara perkataan yang termasuk juga adalah contoh buka. Tuan-tuan yang menonton ni boleh tengok pada Suratul Baqarah ayat yang ke-22. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Contoh tuan-tuan nak berhenti dekat وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Okey. Kalau ikut وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, kalau ikut asalnya وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Tapi bila mana tuan-tuan nak berhenti, tuan-tuan tak boleh baca dia sebagai binaan. Kita kena baca was-samaa'a binaa'a. Dia dibaca dengan dia menjadi hukum hukum bacaan dia menjadi mad asli, iaitu dibaca dengan baris fathah sahaja, baris atas satu sahaja, dan dia kena baca dengan dengung dua harakat. Waalaikumsalam Abang Nik Aiman, imam daripada Johor, Kelantan. Okey. Kemudian, okey, saya nak bagi nampak lah tadi contoh dia. Kalau tak tunjuk kita tak nampak. Okey. Yang tadi kita dah bawa ayat aliman hakiman. Okey, kalau saya tak tunjuk tuan-tuan tak nampak. Okey, nampak? Hakiman, asalnya hakiman. Tapi bila mana kita nak
waqaf. Kita nak berhenti dekat hakiman ni, kita tak boleh baca aliman hakiman. Kita kena baca dia sebagai aliman hakima. Sebab apa? Sebab dia hukum mad iwad. Mad iwad ni kita tukarkan dia daripada dia baris 2 di atas, dia menjadi baris 1 di atas saja. Bila kita baca, dia akan jadi aliman hakima. Kemudian yang baru saya sebut tadi, okey, yang ni ramai akan tertanya-tanya. Yang ni selalu ramai akan tanya. Okey, katakan kita nak berhenti kat sini. Kita nak berhenti dekat was-samaa'a binaa'a. Okey, ramai akan tanya, okey, kat sini kalau nak berhenti macam mana? Nak berhenti macam mana? Nak berhenti was-samaa'a bina', nak berhenti bina' ke? Ataupun nak berhenti was-samaa'a binaa'a, jadi satu harakat saja? Ataupun nak kena berhenti was-samaa'a binaa'a, 2 harakat? Okey. Jadi cara bacaan dia seperti mana yang kita sebut tadi. Dekat kalimah abina'a, dia perlu dibaca dengan 2 harakat. Sebab apa? Kita ingat balik mad iwad tadi, dia berlaku apabila baris fatahatain. Saya ulang, mad iwad ni dia berlaku apabila baris fatahatain yang kita nak berhentikan dia, kita nak waqafkan dia, maka dia perlu dibaca dengan 2 harakat. 2 harakat mengikut cara bacaan mad asli, iaitu asalnya dia baris 2 di atas, kita kena baca dengan baris 1 sahaja. Kita tak baca dia was-samaa'a bina'an. Tak baca macam tu. Kita baca was-samaa'a bina'a. Macam tu. Jelas? Okey, berikutnya, kalau siapa yang ada Al-Quran, boleh buka pada Suratul Kahfi ayat yang ke-13. Suratul Kahfi ayat yang ke-13, iaitu wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Okey, saya akan tunjuklah. Kalau malah ambil Quran, kita tunjuk. Alright. Okey. Ni ayat Suratul Kahfi ayat yang ke-13. Okey. Wazidnahum huda. Okey. Nampak atas dal ni ada fatahatain, dan kita nak berhentikan fatahatain ni, hudan ni. Tapi kita tengok sebelah dal ni ada apa? Ada ya tak ada titik ni kan? Kalau dalam bahasa Arab, dia dipanggil sebagai, dia bukan panggil ya, dia panggil alif maqsurah. Okey. Dia tak kisahlah alif maqsurah ke apa, tapi bila mana fatahatain kita nak berhenti, kita akan jadikan dia satu baris saja. Dia akan jadi da saja. Dia takkan jadi dan. Dia jadi huda, dan dia kena baca 2 harakat. Dia akan jadi wazidnahum huda. Okey. Wazidnahum huda. Kemudian kita tengok lagi satu contoh. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Dia kena baca musamma. Nampak? Sebab apa kena baca ma? Sebab dia baris fatahatain, dan kita nak berhentikan dia di hujung ayat. Ajalin musamma. Penat. Pegang buku pun penat. Sebab kamera duduk kat situ. Kita nak kena langkau tangan kita kan. Okey. Maka kat sini jelas lah. Poin penting dia, kalau para penonton sekalian tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan perempuan sekalian nak berhenti dekat baris fatahatain, kita nak berhenti. Macam was-samaa'a bina'an asalnya kan. Bila mana kita nak berhenti an tu, kita nak berhenti dia, dia akan jadi baris 1 dia. Dia akan jadi a. Dan kita kena panjang dia ikut panjang mad asli, iaitu 2 harakat. Berikutnya, kita sambung pembacaan kitab kita. Sebab dinamakan mad iwad. Penat tulis. Bukan tak mau tulis. Dia tak boleh tulis. Sebab apa? Kalau kita tulis, saya nak tunjuk kat kamera depan lagu ni.
kamera depan dia akan jadi terbalik. Dia lagu cermin. Bukan kita tak mau tulis. Dah try dah. Boleh lah tulis awal lepas tu letak belakang kan. Lebih kurang lah. Jadi setakat mana mampu kita buat lah. Setakat mana mampu. Jangan risau. Lepas ni insyaAllah kita akan buat video-video pendek berkenaan dengan hukum tajwid. Cuma ni dah musim PKP ni kita baca kitab lah bagi panjang sikit. Kalau hampa mahasiswa universiti ni sesuai lah panjang-panjang ni kan. Okey. Sebab dinamakan mad iwad. Dinamakan iwad bermaksud ganti. Kerana penggantian yang berlaku pada baris tanwin berfathah, yakni tanwin fathah tu, kita gantikan dia ketika mana waqaf. Tanwin ini, pengarang kita kata, tanwin ini digantikan dengan baris fathah. Sebab tu dia sebut ganti. Sebab apa? Daripada fathatain, kita gantikan dia jadi fathah sahaja. Sebab tu dikatakan ganti. Beserta kadar panjangnya sebanyak 2 harakat. Dan ingat, hukum mad iwad ni hanya untuk fathatain sahaja. Kalau untuk kasratain ataupun dhammatain, dia tak termasuk dalam mad iwad. Okey, jelas. Berikutnya, mengah letih tak? Okey, berikutnya kita akan masuk pula pada bab perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang memakai simbol bujur tegak. Okey. Perasan tak kalau kita dah baca Quran, ada setengah perkataan yang kita lalu, dia akan ada tanda bulat dekat atas huruf tu. Dia akan ada tanda bulat kecil. Okey. Sekarang macam mana kita nak baca kalau bulat tu? Bulat pula, dia kalau bahasa lain bujok lah. Bujok ni pula, dia ada 2 jenis. Hari tu kita dah belajar bujok serong. Malam ni kita nak belajar kalau bujok tegak. Macam mana kaedah bacaan dia? Okey. Pengarang kita kata, terdapat 6 perkataan dalam Al-Quran yang dikira sebagai mad asli ketika mana waqaf. Perkataan-perkataan ini disertai dengan tanda bujur tegak di atas. Okey. Dia antara perkataan dia boleh rujuk pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 258. Okey. Pengarang kita kata, bila mana kita jumpa tanda bulat tegak ni, kita kena ingat 2 perkara. Yang pertama, kalau kita nak baca terus, kita tak mau berhenti dekat perkataan yang ada tanda bulat ni, kita tak perlu baca panjang. Ingat, kalau kita jumpa huruf yang mana ada tanda bulat di atas huruf tu, kalau kita tak mau berhenti, kita nak baca terus, ataupun dipanggil sebagai kita nak baca secara wasal, nak terus, tak mau berhenti, kita tak perlu baca panjang 2 harakat. Kita tak perlu. Tapi kalau kata kita nak berhenti dekat perkataan yang ada tanda bulat ni, yang ada tanda bulat tegak ni, kita perlu baca secara mad asli, iaitu dibaca sepanjang 2 harakat. Okey, marilah kita tengok contoh. Kalau tak tengok contoh, kita tak nampak. Okey. Tu dia contoh. Okey. Kita tengok contoh ni lah. Okey, kata nampak ni. Tu dia. Tu bulat yang kita sebut tu, bulat tegak tu. Tu. Lakin, nampak ada bulat tegak tu. Nampak ada bulat tegak. Okey. Katakan kita nak berhenti dekat zununa ni kan. Sama ada zununa ni dia ada hujung, dia duduk kat hujung ayat ke dia duduk tengah ayat, saya tak pasti. Okey, cuba kalau kita nak baca dia macam mana? Kalau kita nak berhenti kat dia. Wa tazunnuna billahi dhununa. Kita kena baca kat situ panjang sebanyak 2 harakat dekat zununa. Kita kena baca zununa. Kena baca 2 harakat panjang dia. Kemudian macam ni, wa ata'na rasula. Kalau kita nak berhenti, dia kena berhenti dengan 2 harakat. Sebab ramai juga yang tanya. Macam mana nak berhenti kalau dekat perkataan yang ada bulat kat atas tu kan. Okey, malam ni terjawab lah. Kalau kita nak berhenti, kita kena baca panjang 2 harakat.
Tapi kalau kata kita tak mau berhenti kat kalimah yang ada bulat tu, kita baca dia secara terus tanpa kita panjang apa-apa pun. Okey, kalau kata tak panjang tu lagu mana? Mari kita tengok. Kalau tak panjang, kita baca macam ni sajalah. Qala ana uhyi wa umit. Kita tak baca dia qala ana uhyi wa umit. Salah. Kita tak perlu panjang dekat na ni sebab dia ada tanda bulat tegak, bulat kecil kat atas tu. Jadi dia tak perlu dibaca panjang. Macam yang ni pun lakinnahu wallah. Nampak? Na tu tak perlu panjang. Lakinnahu wallah. Yang lain pun macam tu lah. Undang-undang ni lebih kurang saja. Okey. Okey, maka kita selesailah perbahasan ataupun ulang kaji kita. Berkenaan tadi kita dah tengok mat iwad. Kemudian kita dah tengok tentang tanda bulat yang ada pada sebahagian perkataan ataupun huruf dalam Al-Quran. Kemudian ada dua lagi pembelajaran yang malam ni kita janji, iaitu yang pertama kaedah bacaan pada ayat keempat surah Al-Insan. Siapa-siapa yang buka Al-Quran boleh tengok pada ayat yang keempat daripada surah Al-Insan. Ayat keempat surah Al-Insan. Okey. Ayat dia berbunyi macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Okey, itu ayat yang keempat daripada surah Al-Insan. Okey, fokus kita kat perkataan mana? Dekat perkataan salasila. Kalau kita perasan dekat perkataan salasila tu, dia ada bulat dekat atas la tu. Dekat lam alif, dekat atas alif tu ada tanda bulat. Dan kita kena tahu bulat dia bulat macam mana tu? Bulat serong. Macam mana? Mari kita tengok. Tak tengok tak nampak. Mari kita tengok. Okey. Tu dia ayat dia. Fokus kita dekat perkataan ni. Perkataan salasila. Dia ada bulat, tapi bulat dia sedikit serong. Dia bukan bulat tegak yang kita mengaji tadi. Okey. Okey. Ulama menetapkan bahawasanya dekat sini, dekat perkataan salasila ni, yang mana bertanda bulat serong ni, ada 3 kaedah bacaan. Ada 3 kaedah bacaan. Okey. Kaedah yang pertama, wasal, iaitu kita nak teruskan bacaan, kita tak mau berhenti dekat salasila tu. Macam mana nak baca dia? Wasal iaitu kita menyambung bacaan dengan tidak memanjangkan salasila dengan sebarang harakat. Maksudnya kita nak baca salasila tu, kita tak mau berhenti, kita nak baca terus. Jadi perkataan salasila tu, la tu tak perlu panjang. Tak perlu panjang sebab dia ada tanda bulat kat atas dia. Jadi kita nak baca dia macam mana? Kita baca Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nampak? Kita tak panjang. Tu je. Kemudian kita nak tengok, kalau kata kita nak berhenti dekat perkataan salasila ni, lagu mana? Dia ada 2 kaedah. Dia ada 2 kaedah bacaan apabila kalau kata kita nak berhenti dekat perkataan salasila ni. Dia ada 2 kaedah bacaan. Okey. Yang pertama, waqaf, iaitu kita berhenti pada salasila dengan kita memanjangkan 2 harakat pada la tu. Salasila. Kita berhenti macam tu. Seolah-olah ia memakai tanda bujur tegak. Okey, pengarang ni kata kita baca seolah-olah salasila ni, la tu dia pakai bulat tegak yang macam kita belajar tadi tu. Dia memang, dia asalnya dia memang dia bulat serong, dia bujak serong. Tapi kita anggap dia macam dia tu bulat tegak, macam dia bujak tegak. Kan tadi syarat kalau bujak tegak ni macam mana? Kalau kita nak wasal, dia tak perlu panjang.
Kalau nak waqaf, kita kena panjang 2 harakat. Jadi sekarang ni kita nak berhenti kat salasila ni kan. Jadi kita berhenti dia dengan 2 harakat. Dengan bacaan macam mana mad asli. Jadi kita baca macam mana? Kita baca Inna a'tadna lil kafirina salasila. Nasalasila. Dengan, nampak? La, 2 harakat. Dan yang kedua, kalau kita nak berhenti kat salasila ni, cara yang kedua yang kita boleh buat macam mana? Dengan cara apa? Dengan kita mengabaikan huruf alif yang ada bulat atas tu. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita berhenti dekat lam tu. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi bunyi salasil. Kita baca, kita berhenti dengan bunyi dia nasalasil. Kita buang, kita anggap macam alif bertanda bulat tu tak ada. Jadi dia akan bunyi Inna a'tadna lil kafirina salasil. Dia akan bunyi macam tu. Nasalasil. Kita anggap alif tu tak ada. Maka kita selesailah pembelajaran kita yang ketiga pada malam ni, iaitu kaedah bacaan bagi perkataan salasila pada ayat yang keempat daripada surah Al-Insan. Selesai. Dan saya percaya penerangan kita pun insyaAllah ramai boleh faham kan. Ni malam ni tengok 3 orang. Tak apalah. 3 pun tak apa. Sebab selalunya 6 ke 10 ke. Seronok sikit. Tak apa. Kita teruskan. Okey, kemudian pembelajaran kita yang terakhir pada malam ni, iaitu kaedah bacaan pada perkataan qawarira. Perkataan qawarira pada ayat 15 dan juga ayat 16. Surah Al-Insan. Okey, siapa ada Al-Quran, buka surah Al-Insan. Surah Al-Insan ayat 15 dan juga 16. Okey, kalau kita buka dekat surah Al-Insan ayat 15 dengan 16, perkataan qawarira ni, dia ada dekat hujung ayat yang ke-15 dan dia ada dekat permulaan ayat yang ke-16. Dia ada dekat ujung ayat ke-15 dan dia ada dekat awal ayat yang ke-16. Okey. Untuk perkataan qawarira pada surah Al-Insan ayat 15-16 ni, juga ada 3 kaedah bacaan. Okey, lagi satu saya terlepas. Okey, kalau kita tengok pada qawarira yang pertama, iaitu qawarira pada ayat yang ke-15, dia bertanda bulat tegak. Nampak dekat alif tu, atas alif tu ada bulat kan? Okey, bulat tu bulat yang tegak. Dia bukan bulat yang serong. Dan qawarira pada awal ayat yang ke-16, dia bulat, bujur yang serong. Dia bujur yang serong. Yang tu kita nampak beza dia. Okey, dia ada 3 kaedah bacaan kat sini. Okey, yang pertama, kita nak waqaf, yakni kita nak berhenti pada qawarira yang pertama, iaitu qawarira pada hujung ayat yang ke-15. Kita nak berhenti pada qawarira yang pertama, iaitu pada hujung ayat yang ke-15. Yang mana qawarira ni, yang hujung ayat 15 ni, dia menggunakan bulat yang tegak. Okey, tadi kita dah sebut, kalau tanda bulat tegak, dia ada 2 undang-undang. Iaitu, kalau kita nak wasal, kita nak baca terus tanpa berhenti, kita tak perlu baca panjang. Tapi sekarang kita nak baca panjang. Kita nak berhenti. Maka kalau nak berhenti, dia kena baca panjang 2 harakat. Sebagaimana hukum mad asli. Jadi dia dibaca dengan wa akwabin kanat qawarira. Wa akwabin kanat qawarira. Okey. Dia dibaca 2 harakat dekat qawarira yang ayat hujung ayat ke-15 tu. Sebab apa? Sebab kita nak berhenti. Dan sebab apa? Sebab dia pakai bulat yang tegak. Dan pada qawarira yang awal ayat ke-16 tu, kita tak perlu panjang. Kita terus ya. Kita akan baca qawarira min fiddatin. Dia tak perlu panjang dekat situ. Sebab dia pakai bulat yang serong tu. Kemudian, yang kedua, ni kaedah bacaan yang kedua lah bagi perkataan qawarira ni.
Katakan kita nak wasal, yakni kita tak mau berhenti dekat qawarira yang pertama. Kita tak mau berhenti dekat qawarira yang hujung ayat ke-15 tu. Jadi macam mana kaedah bacaan dia? Iaitu kita tak perlu baca panjang pada qawarira di hujung ayat ke-15 tu. Dan juga kita tak perlu juga baca panjang pada qawarira pada awal ayat ke-16 tu. Jadi kita kena baca macam mana? Dia akan jadi macam ni ya. Wa akwabin kanat qawarira min fiddatin. Nampak? Saya ulang lagi sekali. Katakan kita tak mau berhenti dekat qawarira yang pertama, iaitu kita tak mau berhenti dekat qawarira dekat hujung ayat yang ke-15 tu. Kita nak terus masuk ke ayat 16. Kita tak mau berhenti. Jadi kita nak baca macam mana? Kita baca wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Nampak? Dia tak perlu panjang. Dekat dua-dua qawarira tak perlu dibaca panjang. Dan kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga pula macam mana? Kaedah yang ketiga, pengarang kitab kita bawakan, iaitu sekiranya kita nak berhenti pada qawarira yang kedua, iaitu qawarira pada awal ayat ke-16 surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Okey, macam mana cara dia? Yang kedua, dengan tidak memanjangkan qawarira yang pertama, dan juga kita mengabaikan alif tambahan pada qawarira yang kedua. Okey. Kalau kita nak berhenti dekat qawarira yang kedua, iaitu pada awal ayat yang ke-16, kita berhenti macam mana? Contoh dia macam ni. Keadaan dia sekarang ni, kita nak terus, kita tak mau berhenti dekat qawarira dekat ujung ayat ke-15 tu. Kita nak berhenti dekat qawarira pada awal ayat ke-16. Jadi kita baca dia wa akwabin kanat qawarir. Saya ulang. Dia dibaca wa akwabin kanat qawarir. Nampak dia kalau kita nak berhenti kat qawarira yang pada awal ayat ke-16, kita berhenti dengan kita mensukunkan ra pada qawarir awal ayat ke-16 tu. Dia akan bunyi qawarir. Lagi sekali saya ulang kaedah bacaan dia. Wa akwabin kanat qawarir. Jadi dapat dibuat kesimpulannya, dia ada 3 kaedah bacaan lah. Yang pertama, sekiranya kita nak berhenti dekat qawarira yang pertama, iaitu qawarira pada ujung ayat ke-15, kita berhenti dengan wa akwabin kanat qawarira. Kita berhenti dengan 2 harakat dekat qawarira tu. Dia jadi hukum sebagaimana mad asli. Kemudian yang kedua, kaedah bacaan yang kedua, sekiranya kita tak mau berhenti pada kedua-dua qawarira tu, maksudnya kita nak terus, kita tak mau berhenti pun pada hujung ayat ke-15 tu, tak mau berhenti pada qawarira pada hujung ayat ke-15 tu. Jadi kita baca dia dengan wa akwabin kanat qawarira min fiddatin. Macam tu kaedah bacaan dia. Dan yang ketiga, sekiranya kita nak berhenti kat mana? Kita nak berhenti dekat qawarira yang kedua, iaitu qawarira pada awal ayat ke-16. Kita nak berhenti macam mana? Kita mensukunkan ra pada qawarira ayat ke-16, pada qawarira di awal ayat ke-16, iaitu dengan kita bunyikan wa akwabin kanat qawarir. Saya ulang. Wa akwabin kanat qawarir. Alhamdulillah. Maka kita dah selesailah pada 4 pengajian kita malam ni. Cuma yang pengajian tentang bulat-bulat serong ni sebenarnya taklah susah pun. Dia kalau kita nampak ada bulat-bulat tu sebenarnya tak perlu panjang je. Cuma kita kena tahulah
Kalau kata bulat tegak, dia duduk dekat hujung ayat, kita kena baca dia macam mana mat asli. Macam tadi saya dah bawa banyak contoh lah. Boleh tengok baliklah video ni. Kira kesimpulannya, kita dah belajar yang pertama, mad iwad. Mad iwad ni apabila fathatain berada di hujung ayat. Jadi kita kena tukar dia. Kita kena ganti dia. Daripada fathatain, dia menjadi fathah sahaja. Aliman hakimah. Macam tu. Kemudian, kita dah tengok tadi, yang kedua adalah berkenaan dengan simbol bujur tegak. Bujur tegak, saya dah terang dah tadi. Yang ketiga, kita dah tengok kaedah bacaan perkataan salasila pada surah Al-Insan ayat yang keempat, yang mana ada 3 kaedah bacaan. Yang pertama, kalau kita nak terus dia baca salasila tu, kita tak mau panjang, kita tak mau berhenti kat situ, iaitu kita nak terus baca lah, kita tak mau berhenti. Kemudian 2 lagi kaedah, iaitu kalau kita nak berhenti, dia ada kaedah dia. Yang pertama, kita berhenti dengan salasila, ataupun kita boleh berhenti dengan salasil. Boleh tengok balik live video ni macam mana kaedah bacaan dia. Dan pembelajaran kita yang keempat pada malam ni, iaitu kaedah kita nak berhenti ataupun kita nak teruskan pada perkataan qawarira pada ayat ke-15 dan juga ayat ke-16 daripada surah Al-Insan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang kita kongsikan pada malam ni ada manfaat. Sekiranya video ni bermanfaat, kita minta jasa baik semua, tolong share pada grup WhatsApp ke, grup yang ada kat Facebook ke. Dan semoga video ni bermanfaat buat masa sekarang dan juga masa depan. Semoga video ni menjadi rujukan pelajar-pelajar yang mengaji Quran dan tajwid di masa sekarang dan juga masa depan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.